Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan iradatu, situkah? Betul? Situ deh. Tanda itunya mana? Dan iradah. Betul? Betul dah? Situ sungguh. Dan iradah. Artinya arti iradah berkehendak. Jadi kita masuk lagi perbahasa sifat 20 yang mana kita masuk pada malam ninya ialah sifat iradah. Nah, masdar daripada arada yuridu iradatan. Nah, mana sifat irada masdar daripada arada yuridu iradatan. Nah, dia terjemah sininya artinya arti irada berkehendak. Nah, berkehendak. Terjemah yang lebih tepatnya ialah pekehendak. Nah, pekehendak ataupun yang lebih lagi tepat ialah penentu. Karena ta'alluq iradah itu ialah takhsis. Takhsis artinya menentu. Nah, menentukan sebahagian, menentukan akan mungkin, akan sebahagian mungkin mutaqabila yang harus pada satu mungkin. Itu tugas bagi sifat iradah. Jadi hak moleknya kita terjemah dengan penentu. Apa? Supaya kita tidak semabur, tidak mubham, tidak memberi waham lah. Kalau kata berkehendak atau pekehendak ni takut memberi waham kata Tuhan ni kehendak. Orang Kelantan kalau disebut kehendak ni ada dua. Kehendak dengan makna nak, kehendak dengan makna berajak. Dia panggil kehendak.
Ni. Kalau orang panggil kandak dengan makna kandak dengan makna kandak, kandak tu maknanya berajak, mustahil ala Allah. Nah, tentu tidak atas Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah taala tu Tuhan, maka Tuhan ni mestilah dia tak berajak gapo-gapo, tak berkehendak kepada selain daripada dia. Itu Tuhan. Kalau dia tu berhajat, tak boleh lepas selain daripada dia, kandak kepada benda selain daripada dia, maka itu tidak Tuhan dia panggil tu. Nah, tak boleh lepas dengan makhluk dia panggil. Sebab itulah kita syukur pada Allah Taala tu, artinya kita syukur pada diri kita sendiri. Nah, wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi, dalam Quran sebut. Wa man yashkur, barang siapa yang syukur, dia terima kasih Tuhan. Fa innama yashkuru li nafsihi, maka sesungguhnya dia terima kasih ke diri dia sendiri. Kenapa? Bila dia tu syukur pada Allah Taala, maka Allah Taala beri tambah lagi, la azidannakum, Allah Taala tambah lagi nikmat. Sebab tu Tuhan kata wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara, barang siapa yang kufur, fa innallaha ghaniyyun hamid, maka Allah Taala tu ghani. Apa ghani? Terkaya, tak berajak gapo-gapo. Itu. Lagi pula terpuji, tidak ada sikit pun cacat celah, kekurangan apa. Itu. Jadi sebab tu terjemah yang lebih tepatnya ialah penentu. Supaya kita tidak memberi waham kata bahawasanya Tuhan itu kandak, artinya berajak, tak lepas dengan makhluk. Kayak gitu. Tuhan lepas sebuah serbi daripada makhluk dia. Dia tak berajak gapo dengan makhluk dia. Kalau dia suruh semaya, suruh puasa, suruh taat ke dia bergapo pun, bukan dia duk tupai manfaat daripada makhluk, tidak. Hatta kalau kafir habis licin manusia atas muka bumi ni, Tuhan tetap Tuhan, tak kurang sikit pun ketuhanan Tuhan. Gitu dah. Kalau gitunya terjemah lebih tepat penentu. Satunya supaya tidak memberi waham. Yang keduanya kerana sifat ni ialah sifat wujudiyah. Sifat wujudiyah artinya sifat yang bahasa sungguh lagi ada. Sekira-kira kalau Allah Ta'ala buka hijab, buka tirai, buka tabir, lau kushifa bina la ra'ainaha. Kalau Allah Ta'ala buka hijab, buka tirai, pasti kita akan dapat nampak sifat wujudiyah Allah Subhanahu wa taala, gitu. Itu dia panggil sifat wujudiyah. Mana sifat wujudiyah? Iaitu sifat-sifat ma'ani. Itu sifat wujudiyah ni sifat-sifat ma'ani. Lain daripada sifat wujudiyah, itu dia panggil sifat subutiyah. Sifat yang bahasa sungguh. Subut tu makna sungguh, sabit, sengoti dalam kepala otak kita. Tapi diri perkara tu belum tentu ada. Tu. Bahkan kalau dia tu orang panggil sifat tersebut tu masuk daripada perkara amrun i'tibari, maka tentu sungguh adalah orang panggil perkara tersebut tu sungguh sengoti semata-mata dalam kepala otak kita, tapi diri sifat tu tak ada. Contoh kita kata sifat wujud, sifat ada tu sendiri hak lepas dah kita belajar. Sifat ada tu sendiri tu bukan ada. Sifat ada tu sendiri tu bukan ada. Hanya sifat ada tu sifat nak cerita zat. Sebab tu dipanggil sifatun nafsiyatun, sifat nafsiyah. Jadi tak betul kalau orang kata sifat wujud tu sifat wujudiyah. Ni. Ada satu orang hamba Allah yang mengajar, dia kata sifat wujud ni ialah sifat wujudiyah. Kok mana pula sifat wujud, sifat ada tu sifat hak bangsa ada. Sifat wujud tu bukan sifat yang bangsa ada. Sifat wujud tu sifat yang bahasa sungguh. Sungguh saja. Kalau mengikut Imam Abul Hasan al-Asy'ari, ada tu sendiri tu ialah ainul maujud. Ada tu sendiri tu kena kepada diri zat tu sendiri. Bila sebut kata ada, zat selalu dah. Bukan benda yang zaid, yang asing, yang suku sakak, yang lebih daripada zat.
Itu mengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Kita boleh balik. Telah lepas dah kita mengaji. Nah. Tapi mengikut anak-anak murid Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu Asy'ariyah, sifat wujud tu ialah sifat subutiyah yang bahasa amrun i'tibariyah, umurun i'tibariyah atau amrun i'tibari. Yang ni perkara yang dikira-kira sengoti dalam kepala otak kita. Nah, ada pun diri ada tu sendiri, tak ada. Tak ada. Ini tak kira lah, ada Allah ke ada makhluk ke, tak ada kira lah. Nah, supaya ada kita. Ada kita duduk di mana? Tak ada tu. Lepas tu sengoti dalam kepala otak kita. Itu. Kalau kata ada tu ada, duduk mana ada? Duduk atas dahi kita. Duduk atas belakang kita. Ada. Lepas tu ya kita reti seorang tu ada, selama mana zat dia tu ada, kita reti dia ada. Gitu. Jadi ada tu tak ada. Tu ingat balik kan, kita duduk bahas dulu sifat wujud. Kalau ikut kalau ikut mazhab Asy'ariyah, bertanya Allah ada ke tak? Ada. Ada Allah ada ke tak? Tak ada. Gitu. Nah, tak ada Allah tak ada. Tak ada bukan bahasa sifat ada tu bukan ada, sungguh dalam kepala otak je. Gitu. Itu mana tak ada situ. Bukan tak ada, dengan mana Adam makdum tu bukan. Adam yang sabik dia panggil. Adam tak ada tapi sungguh dalam kepala otak. Nah, diri ada tu tak ada. Tapi boleh faham dalam kepala otak kita. Kenapa? Diintizak, dicabut faham daripada zat tu ada. Gitu lah. Kalau mengikut Imam Abu Mansur Al-Maturidi atau mazhab Maturidiyah, ada tu bukan umurun i'tibariyah, bukan semata-mata sungguh dalam kepala otak saja. Bahkan amrun kharijiyah. Perkara yang dikira-kira sungguh hasil daripada luar kenampakan kepala otak kita. Hasil daripada kenampakan mata kepala lah. Itu maksud. Mana? Al-halu thabitatu lidzati madamati dzatu ghairu mu'allalatin bi'illah. Katanya kok Maturidiyah, ada tu bukan semata-mata sungguh dalam kepala otak. Tak ada diri perkara dah. Ada tu ialah satu kelakuan yang tak naik sampai tahap ada, tak turun sampai tahap tak ada, menengahi antara ada dengan tak ada. Sabit bagi zat selama mana ada zat, tak dikeranakan dengan satu kerana. Itu kata Maturidiyah. Ala kulli halnya, kalau kita kata sifat wujud tu sifat wujudiyah, itu kita telah orang panggil apa? Buat jadi celaru dalam istilah ilmu tauhid. Kerana sifat wujudiyah ni ialah sifat ma'ani hak kita akan bicara ni, kudra, irada, ilmu, haya, sama, basar dan kalam. Adapun sifat salbiyah hak lepas dah kita belajar, qidam, baqa, mukhalafah, qiyamu bin nafsi wadaniyah, itu sifat yang nak menyatakan tentang zat Allah yang ada dan segala sifat-sifat Allah yang ada pada zat Allah Ta'ala. Apa kita kata? Zat Allah Ta'ala wujud tak? Wujud. Tengok. Kemudiannya zat Allah Ta'ala sedia tak? Kidam tak? Kidam. Kekal tak? Kekal. Baqa. Serupa dengan zat makhluk? Mukhalafah. Tak serupa. Berajak pada zat lain? Tak. Qiyamuhu binafsih. Berapa zat Tuhan? Tak berbilang. Tak boleh dikerak, dibelah, dikhisi. Itu dia panggil wahdaniyah. Atau tidak ada zat selain daripada zat Allah, nak cukup dua dengan Allah yang sama dengan zat Allah. Tak ada. Itu wahdaniyah. Kemudian sifat-sifat wujudi yang ada di zat Allah Ta'ala pun sama telah ya. Kudrat. Ada tak kudrat? Ada. Itu. Sebab tu kita belajar kitab besar sikit kata, wal qudratu hiya sifatun wujudiyatun qadimatun baqiyatun mukhalafatuhu li qudratinal hawadis. Itu. Jadi kudrat Tuhan tu ada, sedia, kekal, tak serupa dengan kudrat yang baru. Lagi pula tak berajak kepada fa'il yang menjadikan dia. Masuk orang panggil makna qiyamuhu ta'ala binafsih pada makna yang kedua. Ingat balik tu. Qiyamuhu binafsih ada dua makna. La yahtaju ilal mahalli ay zati wa la yahtaju ilal mukhassisi ay fa'ili. Lagi pula kudrat tu ada apa? Tak berbilang, perkuasa. Itu.
Begitulah nantinya iradah pun sama lah, sama gitu. Ilmu, haya, sama, basar, kalam, semuanya bersifat dengan sifat nafsiyah dan bersifat juga dengan sifat salbiyah. Gitu dah. Tuh. Jadi sifat salbiyah tu bukan nak cerita wujud Allah Ta'ala semata-mata, tidak. Tapi nak cerita zat Allah ada dan sifat-sifat Allah yang ada. Ini sebagai orang panggil pembetulan lah. Sedikit sebanyak daripada saudara kita yang mengajar sifat 20 tu, ada orang panggil kurang tepat sikit. Nak kata salah tu tak berdoa lalu nah. Kurang tepat. Kurang tepat. Tak bolehlah kita reka sendiri istilah sifat wujud ni ialah sifat wujudiyah. Jadi pening habis. Sedangkan sifat wujud tu ialah sifat nafsiyah. Sifat yang nak cerita tentang zat. Patut apa kategorinya? Amrun i'tibariyah atau halun nafsiyah. Apa? Semuanya ialah jenis subutiyah, bukan wujudiyah. Bukan hak bahasa sungguh lagi ada. Hanya sungguh semata-mata. Gitu dah. Adapun sifat irada, kudrat, ilmu, hayat, sama, bahasa kalam ni sifat sungguh lagi pula ada di zat Allah Taala. Secara mana ada? Rayahnya lau kushifa binaha la ra'ainaha. Kalau Tuhan buka hijab nampak. Reti. Tu. Nampak, reti, faham. Dah. Tu nampak sebab apa? Ada. Kullu maujudin yasihu an yura. Tiap-tiap benda ada tu sah untuk dilihat. Ada pun ada tu sendiri. Tuhan buka lah hijab lagu mana tak nampak ada tu. Faham tak? Sini. Tak nampak ada. Jangan kata hak Tuhan, hak kita makhluk, nampak tak ada? Nampak? Ustaz ada, duk mana ada? Duk atas dahi ke, duk atas rubai ke, duk baju lekat ke, duk di mulut, duk di hidung? Tak ada. Duk mana diri ada? Ada. Duk mana ada? Ada. Dia ada, ain ada. Ada. Tu. Tu dah. Jadi kalau kita kata sifat wujud tu sifat wujudiyah, bengong habis jadi. Kerana wujudiyah tu dengan makna bangsa ada. Dah, itu maksud. Sedangkan sifat wujud tu bukan sifat bangsa ada, sifat yang bangsa sungguh, subutiyah. Itu. Baik. Habis itu jadi kita terjemah moleknya erti iradat penentu. Maknanya bermula makna. Itu terjemah aku tu. Naqalal kalam minal lughatin ila lughatil ukhra. Pindah bahasa daripada Arab ke Melayu. Arab sebut iradah, Melayu sebut penentu. Itu hak orang panggil lebih tepatnya penentu. Pas maknanya berapa? Tengok makna pula. Maknanya makna penentu atau makna iradat tadi itu ialah menjadikan suatu daripada alam, menjadikan tu bukan makna iradat tu. Hok duk belakang tu makna iradat. Menjadi ni kudrat menjadi. Ibrazul mumkini minal adami ilal wujudi. Menjadikan mungkin, mana benda hak terima ada terima tak ada, daripada tak ada kepada ada. Itu dia panggil menjadi. Tu takluk kudrat tu. Tapi hak dia nak kita faham kata bahawasanya kudrat dan iradat ni tak boleh lepas. Saling berkait. Artinya Tuhan buat apa hak dia tentu. Itu kudrat Allah Ta'ala yang bersepakat dengan sifat kudrat berkuasa. Dia berkuasa mengada dan meniadakan makhluk ni dengan muafakat apa hak dia tentu. Gitu. Dia tak buat gapo hak dia tak tentu. Fa'alul lima yurid. Dalam Quran ada sebut kan. Fa'alul lima yurid. Tuhan buat gapo hak dia kehendak, hak dia tentu, hak dia nak. Gitu. Sebab tu yang hari menjadikan suatu ini, menjadikan sedikit daripada alam ni, mana sesuatu pun daripada alam ni dia buat dengan ikhtiarnya. Apa ikhtiar ni? Dengan pilihannya. Tuhan pilih, Tuhan tentu.
Tuhan nak lagu tu. Nah, bukan jadinya sendiri bukan dah. Bukan jadinya sendiri. Gapo tak kira, baik, buruk, suka, duka, nah, hujan, kemarau, banjir ke gapo tak kira. Ni, hak duk banjir sini 3 pagi ni dah. Ha. Tuhan tentu belaka tu. Nah, Tuhan tentu belaka. Nah. Itu. Sini tak berlaku banjir dah. Ndak, tak pernah lah. Tak pernah lah, alhamdulillah. Nah. Tapi kena rasa juga sikit sore. Pondok amal dulu rajin dah kena. Nah. Rajin dah kena nyanyi sakit nah. 2 minggu baru sudah nyepen ni. Ai lupa ke? Tapi hok masa pondok ambo berlaku tu, pak lain tak berlaku. Ya hujan daripada pagi sampai petang. Buka-buka lepas asar tu pintu bau masuk habis air. Nah, mujur dia buat lari kereta naik atas tebing tinggi sikit habis tidak selesai kereta bergerak selak pula punah situ. Nah, tapi nak ayatnya 2 minggu habis berseluk habis umuh. Baru tu pun bukan kita sore cuci mujur ada budak pondok. Tak ada budak pondok kata sebulan tak habis lagi cuci sendiri. Nah, habis perabot rosak gapo bekak itu ujian tak ada arah. Nah. Itu ujian. Pak kalau orang kuat iman, sobar dia, nak. Ambo tengok ke ABU tu gak Allah, wasa pelik ya dak tu ni. Dia tu nak bukan rumah masuk lupa. Nak bukan lupa masuk rumah dia masuk lupa ya dak tu. Tak ada mikir kita dak kuat dia. Maknanya orang lain hok kena banjir habis lupa rumah tu. Kalau tengok ke dia tu gak boleh bersyukur lagi lah weh. Nah, tu dia tu tinggal tangga saja tak ada apa satu. Habis licin. Itu. Tapi kalau orang tak ada nampak kerja Tuhan, kehendak Tuhan, nyalawe Tuhan weh. Nah, warna Tuhan, bapa Tuhan buat gini. Nah. Ini hak pentingnya iman ni. Maknanya kitanya sebagai orang mukmin, orang beriman, orang percaya bahawasanya kita ni bukan jadinya sendiri. Bukan bergeraknya sendiri. Segala benda berlaku ni bukan yang sendiri semula jadi, tidak. Tapi ada yang mentadbir. Nah, yang mentadbir itu Allah Ta'ala yang bersepakai di zatnya sifat kudrat iradat. Yang mana dia buat segala benda ni apa hak dia nak. Dia nak gitu. Dia nak bila lagi banjir ni berlaku. Sedia kala lagi. Sedia kala lagi dia tentu banjir itu berlaku pada sekian-sekian tarikh tanggal. Nah, tanggal berapa, tarikh, hari berapa. Ya, siap dah. Bukan baru tentu ai gerai aku fok ni nak pergi banjir esok kayak gitu. Kalau gitu tu jahil lah pula dak tu ni. Sedia kala lagi. Tuhan tentu sedia kala lagi. Nah, cuma kitanya bila nyata, bila Tuhan buat tu baru nyata. Nah. Bila Tuhan buat tu berlaku tu kan, barulah Allah radina billahi rabbah. Nah, aku puas hati Allah Tuhan aku. Itu. Sebab apa? Puas hati. Sebab gapo hak dia buat tu ialah gapo hak dia tentu. Teka mana dia tentu tu dia pakat dengan siapa-siapa tak pakat dia semata-mata. Dia Maha Hakim, Maha Bijaksana. Nah, tu Maha Bijaksana, Maha Kasih belah, Maha Berkuasa, Maha Gedebel, Maha Al-Jabbarul Mutakabbirul Aziz. Nah, itu Tuhan. Jadi kita tu tak boleh soal Tuhan. Apa tu buat banjir pas habis rumah saya ni nak susah tak boleh gitu la yusalu amma wa hum yusalun. Nah, mung tak boleh tanya Tuhan. Tuhan akan tanya mu. Sini. Tuhan akan tanya kita. Nah, tika mana aku wakmu tu kena bala itu ini ujian itu ini banjir kau gapo rosak kau kebakaran kau. Kau terbakar ada dicerah dekat terbakar. Habis. Duk sipai 40,000 dalam rumah tu secara cash habis licin gitu. Allah. Baiklah, wakah pondok kita boleh juga lokal-lokal sambil-sambil ni dak. Nah, rugi gitu dak ni. Sipai taruh berau mari kebakaran habis licin gitu yalah. Nah, tu tengok. Apa mu sebagai hamba buat hijab? Tuhan tanya gitu. Nah, bukan kata kita tanya Tuhan, mana Tuhan buat saya? Ya, tukar. Siapa Tuhan, siapa hamba lah ni. Tu tak boleh itulah. Nah,
Tuhan tu akan tanya kita, bukan kita tu tanya Tuhan soal siasat Tuhan tak. Tuhan tu soal siasat kita. Tuhan nak buat apa ikut dia, mungkin ya Tuhan. Nah, tak ada keterbatasan, tak ada undang-undang nak sekat atas Tuhan. Mungkin milik dia belaka. Nah, tu. Tapi percayalah gapo saja hak dia buat tu pasti ada hikmah. Nah, ada hikmah belaka. Tu ada hikmah. Bukan sia-sia dak. Bukan juga gharak, tujuan keuntungan kembali kepada Tuhan tak. Tuhan tak ambil untung. Tuhan tak ambil untung pada setiap apa perbuatan dia dan hukum hakam dia. Nah, itu duk suruh kita semaya bayar puasa roha tu aurat itu ini tu bukan duk keli untung ke Tuhan tak. Apa kita duk lihat tadi? Nah, wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi. Siapa bersyukur pada Tuhan? Apa syukur? Sarraful abdi ala ni'mah ala sarraful abdi ala ni'mah ila ma khuliqa li ajlih. Itu dia panggil syukur. Kita guna gapo hak Tuhan beri ikut hak Tuhan suruh. Itu yang panggil syukur. Sebenarnya syukur dia tu li nafsihi, untuk diri dia sendiri. Tuhan kata la aziz dan naka. Nah, bukan klik ke Tuhan dak. Bukan kata kita ni taat ke dia, syukur ke dia, tegak dia koh gagah, koh menelai, koh ganas, koh hebat Tuhan. Dak. Nah, malah aku semaya, nah, koh kalau semaya, koh gagah dia. Gitu ke? Nah, wa may yakfur fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa kufur? Tak kira. Kalau sebutir bumi ni kafir habis licin sekalipun, wala iyadu billah min zalik. Nah, sebutir bumi ni tak ada hak Islam, tak ada hak mukmin, tak ada hak taat. Semua kafir maksiat belaka pada Tuhan. Tuhan ghaniyyun, terkaya dia, tak berhajat kau apa. Nah, bukan duk sedih Tuhan tengok kau kafir habis licin. Hei, kaget tu ni. Tu kalau gitu dah. Baik. Jadi gapo saja hak berlaku baik buruk. Nah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu dan apa sahaja yang kamu buat. Ma tu ai minal khairi wa syarri. Baik atau buruk tak kira. Nah, sebab tu surah Al-Mu'ah kita dah baca sebelum sebelum nak tidur tu kan. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia kata. Allazi khalaqa, Tuhan ni ialah Allah ni ialah Tuhan yang menjadikan mati dan hidup. Dua-dua. Bukan hidup saja, hak mati dia sendiri lah tak tu ni. Tak. Mati hidup, suka duka, kaya miskin, susah senang, taat maksiat, apa saja hak jenis belau Tuhan buat belaka. Hikmatnya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya diuji. Nah, diuji kamu tu siapakah hak paling baik ni sebuah amal. Tuhan tu Maha mengetahui dah amal kita hak baik, hak buruk, hak mana. Siapa hak terbaik, siapa hak terjahat. Tuhan uji tu supaya kita tu tahu. Oh, aku ni lagu ni. Kita hak tak tahu diri kita ni baik ke buruk. Tekah tak mari ujian tu sedap belaka kecek bersembuh tahan gigi boleh ceramah kau orang. Sabar tuan-tuan. Kena atas dai sendiri baru tahu langit tinggi ke rendah dah kata ni. Itu lagu tu. Nah, tu ahsanu amal. Siapa hak lebih baik ni sebuah amal dia. Gitu. Jadi Tuhan ni tak buat apa hak dia tak tentu. Dia buat gapo hak dia tentu. Maka dia tentu ni kepada mungkin makhluk ni akan sebahagian mungkin mutaqabilah yang haruh pada makhluk tadi tu. Gapo mungkin mutaqabilah? Dia panggil mungkin mutaqabilah ni perkara mungkin terima sungguh terima dak itu mungkin. Mutaqabilah yang saling berlawan-lawanan itu dipanggil mungkin mutaqabilah. Ada berapa ada ni belaka? Al-mumkinatul mutaqabilatu wujuduna wal adamus sifatu azminatun amkinatun jihatun kadzal maqadirur rawathiqatu. Itu disyairkan oleh ulama nak kita ingat. Al mumkinatul mutaqabilatu, bermula mungkin yang saling berlawan-lawanan itu ada ne. Mana? Pertamanya wujuduna wal adamu. Ada kita tak ada kita. Itu. Ada dengan tak ada ni sama ke berlawan ni? Sama ke berlawan ni? Berlawan ni, nah, berlawan ni. Jadi contohnya nak we faham begini. Si Zaid tadi tu. Allah Taala tentu kasih Zaid ni ada.
maka tak ada dak. Nah gitu. Bukan duk tentu sekaligus. Ada pun ada, tak ada pun tak ada. Bukan gitu. Nah, bila Allah Taala tentu si Zaid ni tak ada, ada dak. Nampak tak? Itu dia panggil tugas iradat, tugas sifat penentu ni. Sifat penentu ni ialah ikhtisas, takhsis, menentu. Menentu apa pada makhluk, pada mungkin ni? Akan sebahagian mungkin mutaqabilah yang harus pada makhluk tadi tu. Bukan duk tentu semua mungkin mutaqabilah tu sekaligus dah. Nah, tu sebahagian mana? Kalau tentu dengan ada, tak ada dak. Tentu dengan tak ada dak. Gitu dah. Tu orang panggil wujuduna wal adamu. Itu. Ada kita tak ada. Wujuduna wal adamu sifatu, segala sifat-sifat. Segala sifat-sifat. Tuhan tentu dengan putih kita tak. Tuhan tentu dengan kulit sawah mata kita tak ni sifat. Nah, maka tak seduk pakar lah gahar dengan pek and beli menata apa tu tak putih duduk situ lah juganya. Nah, mereka buat pembedai plastik. Tu lain lah tak tu ni. Tu. Cuma orang ni ya. Ya nak comel tak umur ya lesek go tu lesek go ni dah. Tu. Kalau Tuhan tentu dengan apa? Sifat ni banyak lah. Nah, sifat ni banyak. Apa lagi sifat? Nah, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, tentu dengan apa? Dengan berilmu, maka bodoh dah. Tentu dengan bodoh, berilmu tu dah. Gitu maknanya. Tentu dengan sebahagian mungkin mutaqabilah. Azminatun, masa, segala masa. Tuhan bukan duk tentu semua kita. Awak ni hidup sampai bila? Saya sejak daripada tu ada, siapalah perau, nama rok, sterik. Siapa kau sampai main seberi pun saya hidup lagi. Oh lama nak hidup kata ni. Ada gitu ke? Dah. Nah, hidup zaman perau tak ada lah zaman Muhyiddin kau sampai main seberi ni. Tu gitu. Tu contoh nak mudah faham tu. Kecap mudah-mudah gitu dah ni. Jadi Tuhan tentu tu dengan sebahagia, bukan duk semua sama dah. Azminatun, amkinatun, di beberapa tempat. Tuhan tentu kita beranak di Kota Baru, maka tak ada lah di hospital Kuala Lumpur, ke hospital Selayar, ke hospital Kajer, ke hospital. Tak ada orang. Awak lahir di mana? Saya lahir di seluruh hospital muka dunia ni. Ada belaka gitu ke? Berapa ekor mak dia? Berapa orang mu ni? Tak, saya seorang je. Tapi masa mak saya nak beranak dulu, semua hospital dunia tu saya ada belaka. Boleh terima apalah tak itu? Tak lah. Sebahagian aja. Tentu di beranak di Kota Baru tak ada lah di hospital KL-nya. Gitu. Tak usah kata Paham Mekah, Saudi Arabia mana ada ni. Itu maksud gitu. Sebahagian. Bukan ada semua dah. Ada orang panggil amkinatu. Jihatu. Jihatun. Apa jihatun? Pihak, sudut. Tuhan tentu kita di bawah, tidak di atas. Tuhan tentu kita di depan, tidak di belakang. Tuhan tentu kita di kanan, tidak di kiri. Tuhan tentu kita di kiri, tidak di kanan. Gitu. Sudut jihah ni ada 6. Jihatu situn. Al-jihatu situn. Jihah pun ada 6 kok. Mana jihah yang 6? Atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan. Itu orang panggil jihah yang 6. Ni nak tanya. Tuhan tentu kita ni berjihad tak? Bersudut tak? Bersudut. Supaya hamba duduk depan. Ada tak hamba di belakang? Tak ada dah lah. Nah, bukan Tuhan duduk tentu hamba duduk depan, belakang, pada kiri, kanan. Nak ngajak mana ustaz? Kiri, kanan, depan, belakang dia dah ni. Tak. Tuhan tentu hamba duduk depan, tak ada lah belakang, kiri, kanannya. Tuhan tentu dia duduk di kanan, tak ada lah kirinya. Nah, apa Zailah duduk di kanan? Apa Zailah? Mana gitu? Tuhan tentu dia duduk di kanan. Tak ada di kiri, tak ada lah. Gitu lah. Bukan duduk tentu belakang, apa salah kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, pakar, bawah meja, ada belakang je. Tak gitu, tak tu ni. Atas meja, bawah meja, belakang, jambai mana, ada belakang. Tak. Tuhan tentu di kanan, tak ada di lain. Tak ada. Tu orang panggil jihah. Jihah. Kazal maqadirur rawasiqatu, seperti itu jugalah maqadir. Maqadir qadar. Tuhan tentu kita dengan apa? Dengan apa? Dengan sahih XL, tidak S. Adalah itu ni. Ni duk perasa dia pakai sahih S lagi. Ini mudah nak mudah faham ya ni. Qadar. Kita ada sahih qadar kan?
Nah, Tuhan tentu belaka. Tuhan tentu sebahagia. Nah, bukan kata nak beli baju ke demo ni. Saiz berapa demo pakai? Beli saiz berapa? Hamba boleh pakai belaka. S, XS, M, L. Oh, mana demo pelik sangat saiz. Hak sebenar Hak sebenar semua saiz kawan boleh pergi belaka. Ha. Kok mana dah ni? Beli triple XL tengok jubah jadi t-shirt. Ha. Beli XS supaya pakai baju adik ya hak basuh sekali. Tak boleh, mungkin ada qadar dia, ada maqadir. Kau kita hak pakai baju lah ni hak mula-mula beranak mula. Mula-mula beranak mula baju lah ni hak pakai. Dak. Nah, Tuhan tentu kita beranak qadar saiz ni. Saiz ni tak suruh pakailah jubah tuk kita kepok kita tak nak labuh besar. Nah, qadar dia. Nah, umur sekian-sekian, Tuhan tentu qadar sekian-sekian. Bukan dia tentu habis dah. Dia ni qadar gapo pun ia berlaku. Besar, lepeh, belok, bulat. Hei, berat lagu tu. Dah. Sebahagian saja. Sebahagian dah. Itu maksud al-mumkinatul mutaqabilatu. Kalau boleh hafal tu sedap tu. Nah, al-mumkinatul mutaqabilatu wujuduna wal adamus sifat wal adamus sifatu. Sifat tadi supaya panjang, pendek, ia belaka. Tuhan tentu ngah panjang, pendek dak. Tuhan tentu ngah tinggi, rendah dak. Gitu. Bukan duk tentu rendah puyo, pendek puyo. Warna mu pelik ngono dak ni. Orang berapa lagu tu? Nah, Tuhan tentu ngah sedar, dak lah pendek sangat, dak lah tinggi sangat. Tu orang panggil sifat. Ada orang panggil sifat. Tuhan tentu sebahagian, bukan duk semua dak. Dah. Itu wujuduna wala adamus sifatu azminatun amkinatun jihatun kazal maqadirur rawathiqatu. Tu ingat kalau nak hafal molek lagi lah. Tu ni. Nak hafal tu molek lagi. Tu al-mumkinatul mutaqabilatu wujuduna wala adamus sifatu azminatun amkinatun jihatun kazal maqadirur rawathiqatu. Tu hafal lagi. Ingat. Maknanya satu-satu makhluk Tuhan tu Tuhan tentu atas dia tu sebahagian daripada mungkin yang mutaqabilat yang haruh pada makhluk tersebut. Bukan semua mungkin mutaqabilat tu Tuhan tentu seretak atas makhluk tu tak. Tak boleh nak tentu seretak engkau benda lawanan. Itu nama mutaqabilat. Mutaqabilat ni saling lawanan. Gitu. Habis. Pendek katanya gapo saja hak berlaku di kita ni semuanya ialah ketentuan Allah Taala. Itu kembali kepada iman kita. Nah, dia tak buat gapo hak dia tak tentu. Dia buat gapo hak dia tentu. Bila berlaku saja orang panggil perkara yang baik atau yang buruk, yang kita suka, yang kita benci, yang kita happy, yang kita sedih, ketahuilah itu semua ketentuan Allah. Sedia kala lagi. Ta'alluq tanjizi qadim pada sifat iradat Allah Ta'ala. Tanjizi hadih dengan kudrat Allah Ta'ala. Dah. Tu bila kita reti situlah baru kita tu tidak kritik. Tidak wano tu kritik tu. Wano tu hai wak gini. Ada sini. Bapo tanya bapo mu makhluk ke? Mu hamba ke pasal dia dan nama makhluk hamba ni? Gapo hak mengena atasmu, gapo hak Tuhan tentu, hak Tuhan buat. Hikmatnya supaya kita diuji. Am hasiban nasu ayyutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Dia kata, adakah manusia mengira-ngira bahawasanya mereka tu kami biarkan mengaku saja kami beriman padahal mereka tidak diuji? Lebih-lebih lagi lah orang mukmin ini diuji. Tu dah tu ni diuji. Tu. Tapi lebih orang mukmin ni kalau dia tu diuji dengan kebaikan, maka dia syukur pada Allah. Kalau diuji dengan kepayahan, kesusahan, dia sabar, dia redha, dia taslim. Pahala semua. Sebab tu kalau kena buat cara, pahala semua kita. Kalau kena buat, ketahu cara. Mana tahu cara kena buat ni, mana tahu. Sedar diri kata kita tu hamba Tuhan. Pahala semua. Tak ada lah duk kritik Tuhan. Nah, Tuhan uji kita dengan miskin.
Kita sabar. Nah itu ni. Kita uji, Tuhan uji kita dengan kaya, kita takwa. Tuhan uji kita dengan apa lagi? Dengan ibadat, maka kita syukur. Tuhan uji kita dengan maksiat, maka kita taubat. Itu tugas kita hamba. Tugas hamba ni takwa, sabar, redha, taslim, syukur, taubat. Itu tugas kita hamba. Bukan tugas kita guano Tuhan, pelik ni Tuhan ni buat apa? Ayat pelik Tuhan pula dah. Tuhan tak pelik dah, mung tu pelik. Dah kata dia. Dia duk pelik Tuhan, buat apa Musim ni bukan musim kemarau ni, wano kemarau contoh. Nah, ke manusia kayak gitu. Tak ni panah kat wano panah. Nah, hujan beru banjir. Allah minta tolong lah alih hujan. Tak kena berlaku serupa-serupi dia. Tu. Jadi jangan kita iktikad segala benda ni jadi dengan sendiri, jangan. Nah, semula jadi ke tabiat ke jangan. Itu boleh bawa kafir tu. Nah, tu. Wa man yakul bil tab'i wa man yakul bit tab'i au bi'illah fadzaka kufrun 'inda ahli millah. Siapa yang i'tikad segala benda ni jadi dengan tabiat, semula jadi. Atau Tuhan tu tak menjadi cuma kerana Tuhan lah. Tuhan tak buat. Kerana Tuhan saja dijadikan tak ilat. Bagi jadi segala benda. Tuhan tak buat ke apa-apa. Maka tu orang panggil i'tikad kafir, kufur tu dah. Patut i'tikad betul ni. Tuhan belaka hak buat. Gapo saja hak terkesan manfaat, mudarat, baik, buruk, apa saja ni semua hijau Tuhan. Sebab itulah orang hak kenal Tuhan ni kan. Gapo saja hak berlaku, banjir ke tsunami ke gapo, senyum dia. Pelik dah tu ni. Senyum apa? Sebab dia jadi ke itu sebagai tempat dia berkenal-kenalan dengan Tuhan. Dia berkenal dengan Tuhan. Tempat dia nak kenal Tuhan. Nah, tu tempat dia syuhud. Dia pandang hati dia tu pada af'al Allah Subhanahu wa taala, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka tak ada songeh lah. Nah, tak ada songeh lah. Kita hak jadi songeh ni, banyak songeh ni kerana kita pandang pada makhluk, tak nampak Tuhan. Nah, tu pandang pada makhluk sungguh-sungguh. Tu, ni apa banjir? Inilah. Nah, lokal tak buat molek parik gitu gini ulah panjang dia ni. Memanglah sudut zahirnya betul lah. Dia sujud orang panggil syariatnya betul lah dia tu ni. Tu ada orang panggil perancangan buat pembangunan tu tidak benar-benar solid, tidak benar-benar kemah. Macam pun nak mau dulu banjir dia tu ni. Ni tak banjir apa. Lepas tu berkalinya orang kampung situ marah ke YB ke mana. Patutnya buat lokal comel patut dia tu ni. 3 hari tu hujan tu duduk bimbang dah. Mampus selai dalam rumah. Tengok tak banjir. Apa sebab dia buat saluran yang molek. Nah, tu. Saluran hak molek. Sebab asal tempat kita ni kalau khatul listiwa tu ni. Garis khatul listiwa ni dulunya hutan kan banyak. Hujan lebat ke mana sekalipun dulunya hutan, maka banjir itu jarang nak berlaku sebab orang panggil hutan ni dia sipai orang panggil air. Jadi comel air tak berlaku, banjir dahsyat lah. Bila kita buat pembangunan sodok ni buat rumah, maka sepatutnya kena buat comel aliran air tu supaya tidak berlaku banjir yang sangat berat. Bukan hak banjir biasa-biasa. Contoh kita katanya pohon berlaku ni. Berlaku sehari dua ni kan. Ada setempat-setempat tu tak turun dah hujan, 3 hari dah tak turun hujan. Air tak kering lagi. Air tak kering lagi. Artinya sini maknanya ni lokal apa panggil. Saluran nak pergi alih ke air itu tak betul. Sampai hujan berhenti dah. 3-4 hari dah hujan berhenti, air tak surut lagi. Hari ni baru surut. Siapa ke? Buku Lali ni di pondok di Banting mana? Pondok sahabat Ambo di Banting, Bustanul Arif. Hari ni baru surut siapa ke Buku Lali. Padahal hujan tak berhenti, hujan berhenti lama dah. Hujan berhenti berapa hari dah. Hari Isnin tu berhenti dah. Tapi hari ni baru surut siapa Buku Lali. Artinya air tu takung, betul tak?
Saluran dia tu, korek lokal dia tu tuak comel tu ni. Kok syariat ni kena jaga juga. Lama main Tuhan lah ke tak apa Tuhan lah ke. Suka orang politik tu ni. Ya bagus. Tasawuf lah ke ayat kita ni. Tak ada menyalah siapa dah trik ni. Allah belaka Allah. Sedap demo. Nah. Tu. Puya anak rakyat manja terbalik kereta pecah jalan pun duk pergi akad dek ke di Iran mana. Nah, suka lah kalau orang panggil rakyat tasawuf lah ke kan. Maka jangan tasawuf lah ke. Tasawuf tu dalam perut kita. Syariat tu ada di jasad kita. Soal syariat tetap kita nak cakap. Nah. Tu. Kamu tasawuf lah ke, biarlah. Itu ni. Tak apalah. Tu hak tak apalah, biarlah dalam perut, dalam hati. Tapi mulut, kena royak hak sebenar. Nah, itu lagu tu. Habis. Lawannya lawan iradah. Lawan ni bukan serupa dengan lembu, lawan bertanduk sama lembu sedok mu aku bukan begitu. Nah, tu duk pahal lawannya, lawan tu belawan bergocoh. Tadi iradah. Tak ada iradat. Tu berat kalau pahal lagu tu. Supaya mufti Perlis duk mengajar tu lah. Nah, kata apa duk mengaji sifat 20 dia kata. Allah wujud. Wujud artinya ada. Ada lawannya tiada. Belawai tak ada pula tu You pahal guano lawan ingat kau macam muai tomoy tu. Gusti atas teh tu. Nah, sparring tu. Bukan lawan makna bergocoh. Bukan lawan tok tomoy sparring atas teh nu bukan. Ataupun belawai supaya lembu tanduk lembu duk sodok mu aku. Badi duk tonyoh mu aku. Siapa hok meneh? Bukan gitu. Lawan sini dengan makna tak boleh beripun sekali. Itu maknanya. Tak boleh beripun sekali. Ada tak boleh beripun sekali dengan tak ada. Gitu. Kalau kita i'tikad Tuhan ada, tak ada Tuhan tentu tidak. Tak boleh beripun sekali kan? Gitu ngajinya. Kalau kita i'tikad Tuhan sedia, baharu Tuhan tentu tidak. Kalau kita i'tikad Tuhan baru, sedia Tuhan tentu tidak. Lagu tu. Tu makna lawan. Nah, lawan apa makna lawan? Tak boleh hipung sekali. Gitu. Dia duk faham lawan ni bergocoh semua menate moleh. Apa asal lawan bergocoh. Berat gitu. Baik. Lawannya mana apa? Tak boleh hipo sekali dengan iradatnya. Itu gitu. Tiada berkehendak. Ini tiada sifat penentu. Dia sifat iradat ni lawan dia tu tak serupa dengan hak sebelum-sebelum ni dan selepas ni. Dia kalau lawan bagi berkuasa, lemah. Lawan bagi pengetahuan, bodoh. Betul tak? Lawan bagi pehidup, mati. Lawan bagi pendengar, pekok. Lawan bagi pelihat, buta. Lawan bagi perkata, bisu. Tapi lawan bagi penentu, tak boleh letak satu nama, tak boleh. Sebab lawan bagi sifat penentu ni banyak. Maka sebab tu lawan bagi sifat penentu, tidak ada sifat penentu. Mana gitu? Wa ema dengan makna babuk. Nah, babuk tahu babuk. Babuk ni makna babuk nak kan babuk. Payah ke? Orang Sunway panggil ke dah? Apa babuk? Babuk juga. Tak faham? Babuk. Bukan mabuk. Kalau mabuk tu kaya tu. Tapi lebih kurang dekat mabuk lah. Dekat dengan mabuk juga tu ni. Babuk. Gana? Bengong. Bengong ni berat benar. Berat benar bengong tu. Nah, babuk ni dekat-dekat HP dengan mabuk. Nah, HP dengan mabuk. Mabuk orang mabuk kan? Ya kecek ke apa boleh pakai? Pergi jumpa dengan orang mabuk kata, saya nak hotel PT, nak berapa juta, boleh cakap gitu. Kita pun duk pegang kata orang mabuk tu. Pergi tutup pula lepas dia somel. Datuk ayat nak berapa juta itu ikut bila saya kata? Dia kata tengah mabuk. Itu dekat-dekat dah tu, babuk dengan mabuk tu dia tu ni. Tapi mabuk tu
apa dia macam kena satu benda dah. Kena dadah ke, kena gapo? Arok ke, kena pi kuda ke, tu mabuk tu ke arah kena ada benda. Babuk ni tak ada sebab gapo tapi apa mabuk dah. Kaya. Tapi kaya pun kena dengan satu benda ke? Tuhan dak gitu. Mana? Bukan dia buat langit bumi ni dengan babuk, tak tahu gapo hala. Bukan. Nah, tu makna tak ada penentu kat tu. Atau nyanyuk. Tu sebab tu kata banyak. Lawan bagi sifat penentu, sifat iradat ni banyak. Babuk, iya. Nyanyuk, iya ke? Nyanyuk. Nyanyuk ni mana apa? Maknanya tak ingat gapo sekarang dia ni. Tak ingat gapo sekarang. Tu makna nyanyuk. Tu hai buat dengan nyanyuk. Hai dak. Atau lupa, dak ke? Lupa lawan bagi penentu ke? Lawan bagi iradat ke? Lupa. Buat lupa. Lupa ni sebelum tu ingat, lepas tu lupa. Itu. Kalau nyanyuk start awal kita ingat dah. Nah, start awal kita ingat dah ya, nyanyuk. Makan nasi boleh 10 pinggir, lepas tu duk mata makan nasi dak lagi Rasa tak lagi dek sini. Padahal 10 pinggir dah melatak. Tak ingat lagi jangan tengok. Waktu nyanyuk dia panggil. Kalau lupa ni sebelum tu ingat. Ingat oleh-oleh dah makan nasi. Lepas tu tak ingat pun. Tu lupa. Lupa. Apa lagi tadi? Babuk, nyanyuk, lupa. Tergagah, ikrah dia panggil. Dipaksai. Itu. Pun lawan bagi iradah. Dak juga. Nah, mana dak juga? Yang ni Tuhan tu tidak tergagah. Buat segala benda tu dengan terpaksa. Dak. Tu macam kita kan ada benda kita tergagah, terpaksa. Orang panggil af'alul ibad ittirariyah. Perbuatan hamba hak bahasa ittirari. Mana tergagah, terpaksa. Nah, apa kita duk nukul kayu kita duk ngisah sama, kita duk nukul kayu kita duk nukul paku, lekung syuting molek dah. Perut kita, hati kita nak gapo? Nak tukul paku. Nah, kita pun usaha dak hayung tukul ni. Hayung dak? Hayung. Dah nak tukul paku. Kena mana? Tak kena paku, kena di ibu jari belepuk. Aduh. Cih. Aduh. Kita nak dak? Kena dia. Tak nak ni. Pas kena. Tu dia panggil apa? Perbuatan kita tu ada hak ittirari, tergagah. Bukan hak ikhtiari, hak kita nak. Kau ada hak kita nak Tak ada gitu. Memang nawai tu dah. Syuting ni. Pegang aku syuting biar kena, biar pecah. Tak apa jari aku ni. Gitu ke? Gila benar orang lagu tu. Ni. Tak ada orang lagu tu. Nah. Kalau kita bawa motor accident, ada orang nak. Nawai tu rakibal motorcycle li accident li. Ada niat gitu dah. Nawai tu ada. Tak ada. Comel molek dah ni. Nak kena dengan undang-undang ni. Lapu segenar ke apa bukan segenar ni, bukan setakat segenarnya ni tangan pula pun ambil JPJ semua hari-hari ni. Nah, kawan-kawan dem tepuh juga ke demo. Ya nak tak? Ya pilih tak? Tak, ya ikhtiar tak gitu. Tak. Tapi kena jadi. Itu dia panggil perbuatan hamba ni ada ittirari, ikrah, terpaksa, tergagah. Perbuatan hamba hak lagu ni lah sepakat antara ahli sunnah dengan Mu'tazilah kata bahawasanya perbuatan ni memang daripada Allah semata-mata. Tak ada sikit pun daripada makhluk. Tak ada. Dah kita tak sih, kita tak tambah, kita tak ada. Kita tak ada ikhtiar, tak ada pilih benda tu. Nah, kita usaha pun bukan ke arah tu, kita nak mudah benda lain. Tapi jadi ke arah tu. Ini orang panggil benar-benar daripada solid daripada Allah Subhanahu wa taala. Sepakat antara ahli sunnah dengan Mu'tazilah. Hak jadi khilaf antara kita orang ahli sunnah wal jamaah dengan Mu'tazilah atau Qadariyah, lebih tepatnya panggil Qadariyah dan Jabriyah, ialah pada masalah af'alul ibad ikhtirariyah. Perbuatan-perbuatan kita hamba ni hak bahasa ikhtiariyah. Ikhtiariyah mana? Hak kita nak. Hak kita pilih. Nah, pak kita usaha buat benda tu. Jadi, hak ni berlaku khilaf. Kata Qadariyah, hak lagu tu bukan daripada Allah. Kita semata-mata. Cumanya Allah Ta'ala buat dah kederak di kita, hak ada kuah
power yang mampu untuk buat perbuatan tadi. Tu tak kapi lagi lah. Sebab tu tak kapi lagi. Wa man yaqul bil quwwatil muda'ati fadzaka bid'iyun fala taltafiti. Siapa yang i'tikad Allah Taala bagi kuwah. Nah, bagi kuwah mana power, kekuatan yang mampu untuk memberi kesan, memberi bekas, berbuat sesuatu perbuatan atau meninggalkan sesuatu perbuatan, maka i'tikad lagu ni bid'ah dalalah, jangan kita ikut. Pada kufurnya ikhtilaf ulama. Kata ulama Maturidiyah, dia panggil ulama wara'an nahri, ulama belakang sungai kat sini. Belakang sungai tu ke belakang sungai Buluh tu okey. Maknanya belakang sungai ni maknanya lepas daripada laut apa di Arak tu kan ya, ada laut merah ke apa ni. Tu belakang tu negeri-negeri Samarkand ke apa semua tu, Uzbekistan ke apa semua tu panggil negeri Wara'an Nahri, dia panggil negeri di belakang sungai. Maksudnya ulama Maturidiyah kata kafir juga, tak kira. Tapi kau tu marjuh, kau yang rajahnya belum kufur lagi. Sebab apa? Sebab yang i'tikad Tuhan buat kudrat, Tuhan buat kudrat di kita. Kudrat tu Tuhan buat ke power untuk mampu kita yang mengadakan, yang memberi kesan dengan perbuatan tersebut. Itulah. Jadi kalau dia i'tikad kata Tuhan tak buat rasa, kederak dia ni semata-mata memang solid daripada dia Tuhan tak buat, itu kafir tu. Itu ijma' ulama kafir. Itu qadariyah. Qadariyah ni kita belaka. Isbat kudrah kita yang hadis mampu memberi kesan. Itu qadariyah. Satu lagi fuaknya jabriyah. Jabriyah, baca Jabriyah tu lebih tepat, tapi kita duduk baca Jabariyah pak cerah. Biarlah Jabariyah lah. Sabunyi Yahya lah kaya lah tu. Jawab betulnya Jabriyah. Apa Jabriyah? Fuak yang i'tikad kudrat baharu ni tak ada langsung. Kita ni langsung tak ada kudrat iradat yang baharu. Tak ada kudrat untuk usaha, tak ada iradat untuk ikhtiar nak pilih, tak ada langsung. Lepas tu semua 100% kudrat iradat Allah. Lepas tu kita seumpama kapah atau daun yang dipupuk ditiup oleh angin tu kita. Hak ni silap-silap bulan boleh jadi kafir. Sebab apa? Orang kata, "Hei, mana minum arak?" Haram. Tuhan buat ni. Siap. Saya tak ada kudrat, saya tak ada iradat, semua Allah belaka. Saya seumpama kapah yang ditiup oleh angin. Angin kalau tiup kapah pergi ke mana? Kalau tiup ilik-ilik. Nah, kalau ilik ulu lagi. Tak ada angin tiup kapah ilik-ilik. Kapah gilik ulu. Pelat nah tu. Gitu ke? Tak ada gitu di sini. Atau daun. Angin tiup ilik kanan. Daun gilik ilik gigi gitu. Tak ada itu. Nah, daun bila angin tiup ilik kanan, ya pupuk gilik kanan. Gitulah kata Jabriyah makhluk ni. Tak ada sikit pun ikhtiar dan usaha. Faham ahli sunnah lagu mana ahli sunnah? Ahlu sunnati wal jamaati isbatkan ada kudrat iradat yang hadisah, yang baharu pada kita, tapi tidak memberi bekas, tidak dapat mengadakan secara hakikat. Lepas tu apa? Isbat semata-mata supaya sah. Dinisbahkan perbuatan tu perbuatan kita dan layak untuk dibalas pahala dan dosa. Serta pula dalam setiap perbuatan itu selain daripada ada kudrat iradat yang baharu yang tidak memberi bekas, yang memberi bekasnya hanyalah kudrat iradat Allah yang qadimah. Itu dah. Kita nak akak kelopak mata ni. Nak tu orang panggil ada iradat kita. Iradat kita yang baharu. Kita usaha tak nak akak kelopak mata ni? Usaha. Terakak kelopak mata. Terangkat kelopak mata dan bergeraknya orang panggil kelopak mata kita, terakak kelopak mata serta pilihan kita nak akak kelopak mata tu sebenarnya ketentuan Allah sedia kala lagi. Itu yang memberi bekah. Lepas tu ada wak apa? Kudrat iradat kita tu sah untuk dinisbahkan kita mengangkat kelopak mata. Gitu. Ataupun sah untuk dinisbahkan kita sedang mengajar, kita sedang baca,
kita sedang makan, kita sedang minum, kita sedang hijau, kita sedang tu sedang ikutlah. Kalau tak boleh lah nak kata gitu. Orang telefon, Abang Zailan buat apa ni? Abang Zailan tak ada. Allah sedang makan nasi sekarang ni. Siap. Allah sedang makan nasi. Mampu gitu. Nah, tu kalau tak ada kudrat kita yang baru tu. Jadi ada kudrat kita yang baru itulah sah untuk kita tu nisbah ke perbuatan tu perbuatan kita. Buat gapo tu Abang Zailan? Kita duk makan nasi ni ustaz. Boleh awak gitu kan? Tapi siapa yang sebenarnya menentukan kita nak makan nasi dan menjadikan perbuatan kita tu makan nasi? Siapa? Hakikat Allah. Jangan kata makan nasi. Kalau akak kelopak mata pun tidak disertakan dengan kudrat Allah yang qadimah, maka kelopak mata tu tak terakak. Walaupun yang paling ringan ada di tubuh badan kita. Ingat sama-sama tu. Habis. Seperti apa ni misal bagi tiada berkehendak? Seperti menjadikan sesuatu dengan lupa. Tengok lagi tak. Buat gapo-gapo dengan lupa. Jangan. Lama kita doa ya, guana musim kemarau hujan. Tuhan lupa ke? Tuhan tentulah, bukan Tuhan lupa. Tuhan tentu sedia kala lagi. Ada pun musim hak kita kata musim banjir, musim kemarau, musim tu hukum adat. Hukum adat sah menyalahi. Sebab itulah orang panggil dulu musim kemarau ni, musim banjir ni, bulan berapa? Bulan 11. Bulan 11, bulan 12. Lah ni hujung-hujung bulan 12. Ada sini. Kaki bulan 1 boleh jadi. Tak ada hal lah. Tak sedap pelik lah. Itu semua hak Tuhan tentu. Atau dengan lalai. Dengan lalai. Buat dengan lalai. Itu orang panggil babuk. Lalai tak dia babuk. Babuk tadi jebuk dah. Lalai. Tu lalai. Lalai. Babuk. Babuk dia panggil. Kelantan panggil babuk. Bahasa surat dia panggil lalai. Atau dengan illah. Dengan illah. Ni nak kritik fok-fok falasifah. Fok-fok mazhab falasifah yang mengiktikadkan apa makhluk ni jadi dijadikan terjadi makhluk ni. Berlaku apa-apa sahaja makhluk ni kerana Allah, kerana Tuhan tu ada, tanpa Tuhan buat. Hanya Tuhan tu ada, jadi segala benda. Gitu. Tuhan tak buat Tuhan tak buat makhluk ni. Hanya Tuhan tu sebagai ilat saja. Dah. Tu pun kafir tu. Seperti dia kata seperti cicing yang berada pada jari. Bila kita gerak jari, gerak tak cicing seretak. Gerak seretak. Begitulah. Tuhan ada, makhluk ni jadi lalu dah. Tuhan buat, tak. Dah. Tuhan tak buat. Kafir dah etikad ni? Kafir. Wa zaka kufrun inda ahli millah. Atau dengan tabiat. Tabiat Tuhan buat semula jadi gitu. Mana? Api. Bila dia tu bertepuh dengan benda kering, tak ada basah pada benda kering tersebut. Ternafi manik dia panggil. Tak ada basah mana ternafi manik. Maka semula jadi dah berlaku kebakaran. Tuhan buat tak? Tak. Memang tabiat api membakar. Kafir orang ni kata. Kafir. Kafir jangan main. Tabiat penado memberi sehat. Tabiat nasi memberi kenyang. Kafir selalu. Tak tahu cakap ke apa. Walau dia suka kata Islam, pakai serubah akan jubah ke apa, mati tanah kuburan Islam, tapi hakikatnya kufur dengan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena iktikad semula jadi. Tu. Kalau gitu mustahil, yakni istihalah. Mustahil dengan mana istihalah? Tentu tidak, ya Allah. Dengan tiada berkehendak, tentu tidak Allah Ta'ala mengadakan makhluk ni dengan tidak bersifat dengan sifat penentu, dengan tidak ketentuan Allah Ta'ala. Gitu. Tu. Hanya wajib, yakni hanya mesti dengan sifat penentu selama-lamanya. Tuhan buat gapo sekarang ni dia nak, dia pilih gitu. Fa'alul lima yurid. Itu. Bukan kata dia buat-buat dengan tak tahu mana hala atau dengan lalai dengan lupa. Tidak. Habis. Kemudian nak masuk dalil ni, ada pun bermula tanda, yakni dalil yang menunjukkan mesti Allah Ta'ala bersifat dengan sifat berkehendak atau penentu, iaitu iradat. Dan tentu tidak Allah Ta'ala bersifat dengan sifat tidak.
ada penentu, tidak ada sifat kehendak, iaitu lawan dia tu banyak. Lupa, lalai, babuk, nyanyuk, ada. Atau ikrah, tergagah. Tu satu, tak ada lagi tak ni. Ikrah, tergagah. Tuhan kena buat lagu ni, kalau tidak, ada orang nak repih tekok kau ada ni. Nak igak buh Tuhan leje kau. Hei, tak. Tuhan tak ada tergagah apa pun di atas diri dia, tak ada. Dia bebas, lepas serba-serbi nak buat gapo sekarang. Itu. Gapo dalilnya? Itu ialah sekalian makhluk ini. Bapa? Kalau Tuhan tak bersifat dengan sifat penentu, tentu dia bersifat dengan lawainya. Apa? Tidak ada sifat penentu. Apa tidak ada sifat penentu? Wa emma lupa, lalai, babuk, ilak, tabiat atau ikrah, tergagah. Kalau Tuhan ni buat benda tu dengan lagu ni, maka benda ni tak akan betul, tak akan jadi. Tak akan terjadi. Tuhan buat dengan sebab tergagah. Ada orang tekan Tuhan kena buat. Tuhan pun buat, siya ke Tuhan. Tuhan gapo lagu tu? Tu. Bukan Tuhan lagu tu. Tu dah. Dalilnya baharu sekalian makhluk ni sebagai dalil menunjuk kata Tuhan mesti ada sifat penentu. Dalilnya ada berlaku perkara-perkara yang kebiasaan adat tetapi menyalahi adat. Ada tak? Ada. Tak segi jauh-jauh lah. Kita demam. Kebiasaan lepen ada 2 biji. Oi, sehat dah segar. Guano terik ni. Selori dah penado telah ni. Tak sehat-sehat. Tengok. Artinya, ia menjadikan sehat ialah Allah dengan pilihan dia sendiri. Kalau Tuhan tentu kata kita sakit, bubaklah hospital mana sekali hospital atas langit mana. Misi-misi tu semuanya melekat belaka. Doktor pun kelas-kelas Jabril ni. Kalau dah sakit situ juga. Tu gitu. Tu tanda kata bahawasanya berlaku segala benda ni dengan ketentuan Allah. Kalau tidak dengan ketentuan Allah dengan tabiat gitu, nescaya tak ada perkara yang menyalahi adat. Tak berlaku banjir. Pernah berlaku banjir lagu ni? Ada? Tak ada. Tak pernah berlaku. Mana tak pernah berlaku sebelum ni berlaku. Tu nak ayat ketentuan Allah. Tuhan pilih. Tuhan tetus dia kalau lagi tarikh ni, saat ni, hari ni, tahun ni, tepat ni banjir. Tak pernah banjir. Bukti kata Tuhan buat dengan pilihan dia. Dia nak lagu tu. Tu. Bukan semula jadi dah. Kalau semula jadi tak banjir, pak bila lah. Kemarah lah. Ni dak tepat tak aja turun salji pun turun salji. Mana? Di Mesir, Iskandariah. Tak pernah turun salji. Tu. Tu nak kata bukti kata bahawasanya Allah Ta'ala buat dengan pilihan dia. Bukan berlaku segala benda ni dengan tabiat semula jadi, dengan lalai lah, lupa. Dah. Itu dah. Habis itu kemudian insya-Allah kita akan masuk sambung pulaknya dan ilmu. Kita masuk sifat baru pula lah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin semua, hujan ke? Sudah hujan pun dah. Anak ayat pilih tu he. Tuhan pilih gitu dah sedia kala. Tak hujan dah pani, tak hujan dah. Hujan dah mana dah Tuhan tentu nak hujan. Untuk pengetahuan para hadirin semua, plan pondok kitanya sudah pun siap. Yang ditunggu-tunggu itu sudah siap. Jadi untuk pengetahuan para hadirin semua, kos pembinaan semua sekali. Masjid
2 tikak asrama, 2 tikak dengan kelas dengan deweknya, serta pondok kayu ada 9 buah,